Tender terbuka jimat kos, hapus rasuah. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menyifatkan pelaksanaan dasar tender terbuka berupaya untuk mengurangkan kos kepada kerajaan dan meningkatkan pendapatan negara. Beliau menjelaskan dasar itu antara pendekatan utama kerajaan perpaduan untuk meningkatkan pendapatan negara. Katalah kalau runding terus itu nilainya RM50 juta, tetapi kalau tender terbuka nilainya RM45 juta, maka di situ kerajaan boleh dapat RM5 juta. Bezanya itu adalah pendapatan kepada kerajaan. Jadi itu contoh antara perkara yang sedang dilakukan. Secara tidak langsung ia menambah pendapatan negara. Kalau runding terus, kebiasaannya ada perasusan tertentu yang lebih tinggi daripada tender terbuka. Katanya kepada pemberita selepas Majlis Dialog Belanjawan 2023, lapor bernama. Sejak mengambil alih sebagai Perdana Menteri dan memegang portfolio Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menegaskan agar tata kelola pentadbiran kerajaan baharu tidak boleh lagi berlaku kelulusan perolehan tanpa tender. Beliau berkata kerajaan perpaduan pimpinannya tidak akan mengizinkan sebarang kebocoran, ketirisan dan rasuah terus berleluasa. Soal perolehan, soal kelulusan tanpa tender ini tidak boleh lagi terus dengan mengizinkan kebocoran, ketirisan dan rasuah. Ini tidak boleh lagi dan harus berlaku di semua peringkat. Maka untuk peringkat awal ini, saya ingin menggesa dan mengajak saudara untuk sama-sama dalam pasukan ini, kata Anwar ketika berucap pada perhimpunan di Dataran Perdana Putra di Putrajaya pada 29 November 2022 lalu, hanya 5 hari selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan dalam 22 bulan, sebuah jawatan kuasa khas siasatan tadbir urus perolehan dan kewangan kerajaan JKSTU PKK yang diketuai Tan Sri Amrin Buang telah ditubuhkan pada Mei 2018 untuk menyiasat projek-projek yang mencurigakan. Tujuan JKSTU PKK diwujudkan ialah bagi melakukan siasatan terhadap tadbir urus, perolehan dan kewangan di pelbagai kementerian. JKSTU PKK juga bertujuan untuk mengenal pasti sekiranya berlaku penyelewengan, salah guna kuasa atau pembaziran kewangan negara. Menurut bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Sabu, dari Mei 2018 hingga April 2021, JKSTU PKK telah menyiasat 39 kes. Di antaranya 26 kes melibatkan Kementerian Pertahanan. Siasatan JKSTU PKK meliputi 9 kementerian dan secara keseluruhan melibatkan bajet kerajaan sebanyak RM47 bilion. JKSTU PKK membariskan kelemahan ketara dalam banyak pemerolehan adalah perancangan yang lemah, due diligence yang tidak komprehensif, kelemahan klausa kontrak, kelemahan penguatkuasaan kontrak, gagal mengikut garis panduan, pembelian prototipe, perolehan secara rundingan terus yang kurang telus, kekurangan pemantauan dan campur tangan anggota pentadbiran dalam proses perolehan. Kata Muhammad merujuk kepada kes yang berlaku dalam Kementerian Pertahanan termasuk isu pembinaan kapal tempur persisir LCS. Malangnya media melaporkan bahawa Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah membubarkan JKSTU PKK walaupun prestasinya amat cemerlang. Difahamkan keseluruhan kontrak ahli jawatan kuasa ini sudah tidak disambung lagi selepas bulan Julai 2021. Justru tidak hairan apabila kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2022 yang dikeluarkan Transparency International TI baru-baru ini merudum dengan skor 47 mata daripada 100. Semasa Pakatan Harapan mentadbir negara pada 2019, Malaysia mendapat skor 53 mata. Skor CPI Malaysia jatuh ke 51 mata dalam era Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada tahun 2020 dan terus merosot ke 48 mata pada 2021. Tender terbuka menjimatkan kos dan menyelamatkan wang pembayar cukai dalam perbendaharaan negara kerana unsur rasuah turut terhapus. Jika mereka yang terbabit dalam rasuah tidak dibawa ke muka pengadilan dan isu ketirisan dalam penganugerahan tender ini tidak diuruskan dengan bijak, maka bukan hanya indeks persepsi rasuah yang jatuh merudum. Apa yang disemai, itulah yang dituai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.